Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah, dengan izinnya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. Kita dapat teruskan pengajian kita pada pagi ini 7 Muharram 1443. Sambungan kita pada kali ini bermula ayat 210. Ayat 210 sehingga ayat 220, insya-Allah. Ayat 210 sehingga ayat 220, di mana kisah kita pada kali ini menjawab tuduhan puak-puak Quraisy yang mengatakan Quran ini mari daripada kalam syaitan. Dia tuduh macam-macam lah. Dia tuduh Nabi tak betul lah, Nabi sebagai penyair, dan Al-Quran ini mari daripada ajaran yang pelik-pelik. Jadi Allah SWT turunkan ayat ini supaya Nabi jawab. Nabi jawab kepada puak kafir, syaitan tak boleh nak reka Quran. Dan dia tak boleh nak lawan Quran. Memang tak boleh lawan. Dia akan terbakar, dia akan mati. Syaitan tu kalah dengan Al-Quran. Kerana itu bila kita ada orang dikacau oleh syaitan, syekh-syekh kita yang boleh ruqyah ni, dia boleh baca beberapa ayat kursi contohnya, maka semua tu akan syaitan akan kalah. Baik, para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat dulu sebelum kita pergi kepada penjelasan ataupun huraiannya, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم
wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul alim. InsyaAllah kita akan tamat di situ. Ayat 220. Jadi para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita bermula ayat 210, tafsir pimpinan Jawi muka surat 797. 797. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Tengok nota di bawah 1, 2, 3, 5. Oleh kerana kaum kafir musyrik, puak-puak kafir ni pernah menuduh bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pawang, dukun, bomoh. Geng dia lah tu, pawang, dukun, bomoh, yang sentiasa berhubung dengan jin syaitan. Dia itu anggapan dia lah. Dia ingat Nabi itu setara dengan tok bomoh di kampung dia, duk main jin dengan syaitan. Dan bahawa apa yang diturunkan kepadanya ialah sejenis dari yang dibawa oleh syaitan-syaitan kepada pemujanya. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan kepalsuan tuduhan itu. Memanglah benda terpalsu. Tapi bagaimana kita nak tolak tuduhan liar yang dibuat oleh orang kafir terhadap Al-Quran? Baik para pelajar sekalian, kita tengok tentang munasabah. Munasabah kedudukan ayat ini dengan yang sebelumnya. Ayat yang lepas kita telah dengar baca hujah yang mantap. Allah SWT tegaskan tentang nubuwah, kenabian Nabi SAW. Dan Quran itu turun daripada Allah Azza wa Jalla Rabbil Alamin untuk menguatkan hujah sebagai mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwahnya, garis panduan dalam kehidupan, dan juga menolak apa? Menolak tuduhan-tuduhan liar yang dibuat oleh orang kafir. Maka sepatutnya puak-puak Arab ni boleh terima sebab Al-Quran turun dengan bahasa dia yang fasih, mengandungi kisah-kisah umat yang terdahulu tanpa ada maklumat yang bercanggah. Dan Nabi SAW pula sentiasa menyampaikan kepada masyarakat sekitar dia Al-Quran yang disampaikan itu. Maka puak-puak kafir masih lagi mengatakan bahawa Quran ini bukan mari daripada Allah, tapi mari daripada jin dengan syaitan. Sebagaimana pengalaman-pengalaman mereka duduk pergi jumpa bomoh-bomoh yang dia pawang-pawang, dukun-dukun. Maka ayat ini menolak terus dakwaan tersebut. Ini bukan daripada syaitan. Sebab dulu sebelum dibangkitkan Nabi SAW, syaitan naik mengintai-ngintai di langit nak dengar apa yang malaikat cakap. Bila dia dengar, dia turun ke bumi, dia bisikkan cerita itu kepada dukun, pawang. Maka geng-geng pawang ni pun cerita kepada orang akan berlaku sekian-sekian. Sama ada bencana ke, berlaku benda besar ke, berlaku apa saja. Dan bila dia beritahu, masyarakat dengar, jadi sungguh apa yang dicakap. Maka orang percaya, oh betul sungguh, betul sungguh.
Jadi bila kena 2-3 kali betul, jadi orang mula ta'assub lah kepada dia, fanatik kepada Tok Pawang, Tok Dukun ni. Sebab apa yang dia cakap tu betul. Maka Nabi SAW memberi peringatan kepada kita bahawa puak-puak syaitan ni yasduqu marratan wa yakdhibu mi'ah. Mereka benar sekali cakap, yang dia bohong 100 kali. Ini kita jangan duduk main kawan dengan syaitan. Dia yang benarnya sekali, yang bohongnya 100 kali. Allahu Akbar. Kita kata ini sangat dahsyat tuan-tuan, permainan dia. Maka bila setelah dibangkitkan Nabi SAW, syaitan nak naik ke langit sudah disekat. Marjumuna bisyuhub, telah dilontar oleh malaikat. Jadi mereka tak boleh lagi dengar rahsia di langit. Itu kemudian bagaimana kamu kata pula? Tengok ayat kita ni, ayat 210 surah Asy-Syu'ara ini. Allah nafikan segala tuduhan, tuhmahan ataupun cakap-cakap yang tidak berasas itu. Tuhan kata apa? وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. Dan Al-Quran itu, ya, yang diturunkan kepada Nabi SAW, nazala bihil amin, diturun oleh malaikat Jibril Al-Amin ataupun Ar-Ruh Al-Amin kepada Nabi SAW. Dalam ayat Takwir, surah At-Takwir ayat 25, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, bukan cakap-cakap syaitan. Bukan setakat itu, Allah kata ini tuduhan kamu ni liar, tidak sepatutnya berlaku tuduhan jahat macam ni kepada Quran. Maka Allah nafikan lagi, wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidaklah layak bagi syaitan-syaitan itu berbuat demikian. Tak boleh nak buat. Yang pertama, mereka tak boleh buat. La wa ma yanbaghi lahum maknanya tak mungkinlah. Tidak sepatut dia buat, memang tak layak pun. Penafian yang ketiga, wa ma yastati'un, serta mereka tidak akan dapat melakukannya. Cukuplah tu. 3 kali, 3 penafian ni kita kata cukup mantap. Yang pertama, syaitan tak boleh buat turun Quran sebab dia memang tak boleh dengar dah. Yang kedua, wa ma yanbaghi lahum, mana tidak layak untuk dia buat kerja benda ni. Yang layaknya malaikat je. Itu pun diserah kepada Jibril je, Ar-Ruhul Amin. Dan yang ketiga ni kata putus. Wa ma yastati'un, memang mereka tak mampu. Tak mampu. Habislah cerita. Allahu Akbar. Jadi kalau kita kata benda tu imkan, benda boleh buat, cuma mereka tak boleh buat, kita kata menunggu masa. Tunggu masa nak buat. Tapi kalau sudah dinafikan wa ma yastati'un, memang dia tak boleh buat, tak ada peluang dah. Jadi ayat Quran ni kata dalam bahasa kita kata sapu bersih. Sapu bersih yang memang total syaitan tak mampu untuk nak kacau Al-Quran. Tak boleh nak khianat kepada Quran ataupun nak buat main-main dengan Quran. Memang di luar kemampuan dia. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok nota di bawah. 1, 2, 3, 6. Yakni syaitan-syaitan itu tidak layak membawa turun Quran kepada Rasulnya. Dia syaitan nak bawa Quran. Dan tidak dapat melakukannya sama sekali. Hanya malaikat yang layak dan dapat menjalankan tugas itu. Samalah nota kaki yang kita dengan huraian kita tu sudah selari. Kemudian kita pindah kepada ayat 212.
innahum 'anis sam'i lama'zulun. Dan sesungguhnya mereka dihalang sama sekali dari mendengar wahyu yang dibawa oleh malaikat. Tadilah kronologi yang saya dah cerita tadi. Setelah dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan tak boleh lagi nak pergi mengintai-ngintai mencari maklumat di langit. Tengok nota kata apa? 1237, yakni syaitan-syaitan itu bukan saja tidak dapat membawa turun Al-Quran, bahkan tidak dapat mendengarnya semasa dibaca oleh malaikat di langit. Tak boleh dah. Kerana mereka sentiasa diburu dan direjam, maknanya dilontar oleh malaikat dengan api yang membakar. Syihabun ataupun syuhubun, itu dipanggil api yang membakar. Kalau bahasa kita ni apa kita kata? Apa orang panggil? Tahi bintang? Komet? Ini. Mana kan kita nampak itu malaikat lontar syaitan. Kita main tunggu ambil gambar kan. Allahu Akbar. Macam-macam manusia hari ni. Baiklah. Apa lagi sifat mereka? Anis sam'i la ma'zulun. Mereka tak boleh dengar lagi dah Quran. Sebagaimana Allah SWT gambarkan secara detail dalam surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin ayat 8 dengan ayat 9, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhba. Ini pengakuan daripada jin. Kami naik ke langit, kami dapati sudah penuh pengawal-pengawal. Syadid, yang beken-beken, yang kuat-kuat. Wa syuhuban, dan juga api tadi. Komet dia panggil, tahi bintang. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Jin kata dulu boleh je kami pergi mengintai-ngintai dengan sana. Faman yastami'a lajalahu lah. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sekarang naik kena lontar. Ini pengakuan daripada jin. Jelaslah kepada kita, Al-Quran itu bukan mari daripada, tak boleh dikacau oleh syaitan. Baiklah para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat 213. Ayat-ayat ini Allah SWT sebut empat perkara yang berkait dengan dakwah Nabi SAW menyampaikan risalah. Maknanya tadi kita nafi Quran itu dikacau oleh syaitan. Tak ada dah. Ayat yang kita akan baca ini ayat 213. Ini dia panggil isi kandungan dakwah Nabi SAW kepada masyarakat. Kita tengok apa yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, dan dia juga menjadi perintah kepada kita umatnya. Jangan kata itu kerja Nabi ya. Aku tak. Jangan. Ayat 213. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Ini arahan yang pertama. Dan janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Akibatnya engkau akan menjadi dari golongan yang dikenakan azab seksa. Tengok nota di bawah, nota 38. Meskipun firman Allah Ta'ala ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
tetapi maksudnya ditujukan kepada umatnya. Sudah semestinya begitu. Tujuan Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi, sebab Nabi sudah semestinya tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Cuma ayat ini dihala tuju ke mana? Kepada ummah. Maksudnya ditujukan kepada umat Nabi SAW supaya mereka tetap di atas dasar tauhid dan jangan menyeleweng ke jurang syirik sekali-sekali. Jangan duduk pergi ke syirik. Nela kamu kena jaga tauhid yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama kata al-khitabu lin-nabi. Ayat ini fokus tuju kepada Nabi, tapi maksudnya kepada umat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Nabi kita sudah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat-ayat Al-Quran khitab dia pergi ke Nabi, tapi maksud dia kepada ummah. Tengok dari sudut munasabah. Lamma bayyana Allah Ta'ala anna nuzul al-Quran min indi. Munasabah ayat ini, setelah Allah SWT sebut Quran itu turun dari sisi dia dan menyatakan benar Al-Quran itu berdasarkan kepada maklumat yang sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab Taurah sudah sebut, dalam Injil juga sudah sebut. Dan sebahagian daripada ulama Bani Israel yang jujur dengan ilmunya mengakui perkara tersebut. Bahkan mereka juga telah masuk Islam. Sebagaimana contoh Abdullah bin Salam dan juga Salman Al-Farisi dan lain-lain ulama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan Al-Quran ini daripada tuduhan-tuduhan puak kafir. Maka dengan itu, setelah kita selesai daripada Quran, maka datanglah arahan supaya Nabi teruskan dakwah dia dengan dakwah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ay fala tad'u ma'allahi ma'budan akhar. Kamu jangan apa? Menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu kamu akan diazab. Sesalah kita dari sudut khitab ayat ini kepada Nabi, tujuan dia kepada siapa? Kepada ummah, kepada kita semua. Yang pertama, jangan jangan melakukan sembahan lain daripada Allah. Ataupun dalam bahasa lain dipanggil syirik. Syirik ini biasanya syirik ni dia ada dua. Allah pun dia percaya, tapi perbuatan sembahan dia juga kepada berhala-berhala dia. Sebagian dalam ayat yang lain yang telah kita bincangkan, talbiyah puak-puak kafir ni. Dia labbaik Allah juga. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi kitanya, la syarika laka labbaik. Puak-puak Quraisy dia modify. La syarika la illa syarikan huwa lak. Tidak ada sekutu kecuali memang partner awak. Gitulah maksud kitanya. Tak ada sekutu bagimu, tapi partnermu tu ada. Maknanya dia panggil syirik. Menyengutukan Allah Ta'ala dengan makhluk lain. Tak kira dengan berhala ke dengan apa. Yang pentingnya itulah pegangan mereka. Baik, para pelajar sekalian, tamak kita arahan yang pertama. Kita pergi kepada arahan yang kedua. Ayat 214. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Mula ni. Mana peringkat awal Islam, tengok nota dulu. Nota 39.
Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, diperintahkan lebih dahulu menyeru kaum kerabatnya. Kita nak dakwah ni jangan pergi jauh, mula dengan keluarga kita dulu. Menyeru kaum kerabatnya yang dekat agar memeluk Islam dan menjauhi perbuatan kufur dan syirik, supaya mereka terselamat dari azab Allah. Dengan Islamnya kaum kerabatnya yang dekat, sudah pasti akan dapat menarik golongan yang lain. Kita ni, orang tengok, kita berdakwah, ajak orang kepada Al-Quran, ajak kepada sunnah, berpegang dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, orang akan tengok keluarga dia ikut tak? Anak-anak dia mana setuju, menentang belaka. Ini kita tahulah. Maknanya orang akan tengok keluarga dulu. Jadi dalam dakwah Nabi di peringkat awal ni, yang mula-mula support masuk Islam di kalangan ahli rumah dia, isteri dia Sayyidah Khadijah. Kemudian Ali, dari sudut kanak-kanaknya. Dari sudut sahabat-sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Maknanya ada dah 3 komponen. Abu Bakar mewakili golongan dewasa, laki-laki. Sayyidah Khadijah, wanita. Ali dari sudut kanak-kanak. Lengkaplah 3 kumpulan. Kemudian Zaid dari sudut kumpulan hamba. Mana ada dah. Kalau nak kata orang miskin semua, tak. Khadijah ahli korporat besar, dihormati di Mekah. Sayyidina Abu Bakar juga tidak kurang dari sudut orang-orang yang ada kenamaan. Maknanya ini memberi sokongan yang kuat berdakwah. Kita nak berdakwah bukan rasa selesa. Tapi itulah ketentuan Allah Ta'ala. Ramai lagi yang lain-lain, orang biasa-biasa. Marinya Bilal, marinya tadi Zaid. Dalam ayat ini Allah SWT, wa anzir bermakna wa hazzir qaumakal aqrabina ilaika nasaban. Hendaklah kamu memberi peringatan kepada kaummu, keturunan kamu, nasaban, min azabillah illam yu'minu. Kalau mu tak beriman, azab. Wa qaddim. Ini perintah Allah. Utamakan, dahulukan memberi peringatan, amaran kepada mereka daripada orang lain. Dan janganlah orang panggil tahabi ni orang panggil apa ni? Bermuka-muka dengan mereka kerana anak beranak. Tak apalah, sembahlah berhala tu. Nanti dalam bab akidah tegas. Tauhid. Tidak ada masalah liberal, masalah pluralism, tidak. Bila kafir mari nak berunding, Allah Ta'ala turun ayat Quran, lakum dinukum waliyadin. Jangan kacau aku. Nak ikut aku mari. Nak suruh aku ikut mulak, tidak sama sekali. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, hadhihi nazarah al-khassah. Ini perintah khas supaya beri peringatan kepada kaum kerabat. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, dalam surah Yasin. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Maknanya kerabat dia ni satu juzuk daripada penduduk Ummul Qura, penduduk Mekah. Cuma dia panggil fokus. Fokus dakwah peringkat awal lah, fokuskan kepada keluarga dulu. Ini penting. Maka dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadih. Nabi bersumpah dengan jiwanya di tangan Allah Azza wa Jalla, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak mendengar dakwah aku ini mana-mana orang, Yahudiyun wala Nasraniyun, summa la yu'minu bi, kemudian mereka tak beriman dengan aku, illa dakhalan nar,
mereka akan masuk neraka. Wal'iyazubillah. Nah, ini maknanya dakwah Nabi ni tak terima neraka. Lawan ke tak lawan cerita lain. Kalau lawan peringkat yang kedua. Maka ulama tafsir kata hadza fi awwalid da'wah. Ini pada peringkat dakwah yang pertama, awal. Kita belajar dalam kitab sirah. Dakwah mula-mula dakwah Nabi dia panggil dakwah sirri. Dakwah sirriyah, dakwah secara perlahan. Bisik-bisik ya, panggil orang. Takut juga nak lawan arus dengan buat kafir ni, bukannya buat Quraisy ni kasar-kasar juga dia orang, kedebel juga dia kan. Maka kemudian turun ayat Quran wa anzir ashiratakal aqrabin. Kamu mulalah dengan keluarga dekat dulu. Itu dia panggil dakwah jahriyah. Makna Nabi kita kena berdepan terus dengan puak Quraisy. Tak boleh lagi sembunyi-sembunyi. Berapa tempoh? Macam-macam lah. Dalam kitab sirah tu ada kata siri itu dalam 3 tahun. Yang pentingnya ada perbahasan. Peringkat awal dipanggil, dia peringkat dakwah ni dia bagi 2. Satu dia panggil marhalah makkiyah. Peringkat dakwah Nabi di Mekah. Lain. Sebab di Mekah kita awal, kita tak ada kerajaan. Kemudian dia panggil marhalah madaniyah. Dakwah al-madaniyah, dakwah Nabi di Madinah lain dah. Sebab kita sudah ada negara, kita boleh buat dustur perundangan dan boleh laksanakan undang-undang Al-Quran dan sudah semestinya sunnah Nabi SAW. Di Mekah pula marhalah makkiyah pula terbagi kepada marhalah 2. Marhalah sirriyah perlahan-perlahan dan marhalah jahriyah secara berdepan diseru secara zahir, terang-terangan. Itu pun ada lagi. Kalau nak perinci lah, tuan-tuan, kalau nak perincikan. Cuma saya sebut tajuk je. Nanti cari dalam kitab sirah. Perinci lagi. Sebelum Umar masuk Islam, selepas Umar masuk Islam. Ada satu lagi. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, kami dulu solat sembunyi-sembunyi je. Tak berani nak zahirkan diri. Sehingga aslama Umar. Bila Umar masuk Islam, kita berani. Kata orang, angkat kepala sikit. Sebelum daripada itu, contohnya masuk Islamnya Hamzah, pak saudara Nabi. Ini semua orang-orang yang hebat-hebat di Mekah, ataupun bahasa kita Kelantan, orang gedebel belakang ni. Bila orang gedebel ni masuk ahli kita rasa ada kekuatan. Baik. Cerita sikit. Dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, wal lafzu lil Bukhari, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, lamma nazalat, kita tak kala turun ayat Quran ni, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum yang paling dekat. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa, Nabi kita naik bukit Safa. Mana bukit Safa, tuan-tuan? Itulah tempat permulaan sa'i tu. Kita ada bukit sikit, kecil lah bukit. Nabi panggil, ya Bani Fihrin, ya Bani Adai. Mereka duduk dalam kelompok kabilah Quraisy. Bila Nabi panggil, marilah. Orang panggil kan, mari. Dalam riwayat lain, tak ada lagi. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Mana Nabi panggil nama kabilah-kabilah yang ada. Hatta ijtama'u. Mari berkumpul. Nabi orang baik. Terkenal di kalangan Quraisy dengan Al-Amin. Bila Nabi panggil, ada benda pelik ni. Mari kita pergi dengar. Sehingga kan ketua-ketua Quraisy yang tak mampu nak pergi, tak sempat nak pergi ke apa, arsala rasulan, mereka hantar wakil, pergi. Kamu pergi dengar Muhammad nak cakap apa, pergi cepat. Pergi. Lianzura ma huwa, apa dia Muhammad nak cakap ni.
Faja'a Abu Lahab. Oh, pak saudara mari. Abu Lahab. Dan Quraisy lain pun marilah. Bila datang, Nabi SAW bersabda. Dalam hadis Abu Hurairah lebih detail lagi isi dia kata apa? Ya Bani Ka'ab, anqizu anfusakum minan nar. Selamatlah diri kamu semua daripada api neraka. Nabi panggil nama. Ya Bani Murrah. Sama juga ayat. Anqizu anfusakum minan nar. Hei Bani Abdul Syams, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Ya Fatimah. Dia panggil anak dia sendiri. Anqizi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu daripada neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tak ada kuasa nak menyelamatkan kamu dari azab Allah ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Kecuali kita ada hubungan silaturahim, aku akan hubungi kamu. Setakat mana yang ada. Tapi kalau kamu nak selamat, ikut aku. Hadis ini juga rawahul Bukhari Muslim. Taib. Dalam hadis Ibnu Abbas, saya campur dua cerita ini untuk senanglah pendekkan cerita. Kalau tidak kena baca dua kali. Dalam hadis Ibnu Abbas tadi, bila Abu Lahab dah mari, Nabi tanya, dia panggil test market. Bahasa orang sekarang dia panggil test market dulu. Dia kata, ya ma'syara Quraisy. Nabi ceramah tadi kan. Dalam hadis tadi dia ceramah, selamatkan diri kamu sendiri. Dia bertanya, ara'aitakum lau akhbartukum. Apa pandangan tuan-tuan semua? Kalau saya kata di belakang sana ada kumpulan tentera nak serang Mekah. Akuntum musaddiqi? Kamu percaya ke tidak? Qalu, kata di bapa Quraisy, na'am, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tak pernah dengar ucapan kamu, cakap kamu kecuali benar belaka. Sehingga kami gelar kamu Al-Amin. Oh, gelar Al-Amin. Oh, Nabi berasa sedap. Sebab mereka dah beri jaminan bahawa Nabi ini benar. Dalam hadis ini tak sebut, tapi dalam riwayat sirah ada sebut. Nabi tanya lagi, apa pandangan kamu kalau aku kata ada rombongan perdagangan nak masuk Mekah, nak bawa barang-barang dagangan sini, nak sampai dah ni? Jawapannya sama. Ma ahidna alika kaziba. Kami tak pernah dengar kau cakap bohong ya Muhammad. Nah, itu dia panggil test market, nak tengok dulu penerimaan orang. Sebab itulah kita dalam ilmu dakwah, ilmu siasah ni kena test market dulu. Kan? Tengok dulu, tengok. Buat pandangan tu, pandangan ni. Nak tengok respon orang ni, sokong tak sokong. Macam-macam lah dia punya teknik dakwah, teknik siasah. Nabi main dengan Quraisy, tanya. Bila dua soalan atau tiga soalan mendapat respon yang bagus, ma'ahidna alaika illa sidqa, ataupun ma'ahidna alaika kaziba, tak pernah kami dengarmu cakap bohong, apa yang kami dengar padamu sentiasa benar. Ketika itu Nabi pun declare, istihar. Nabi kata apa? Ya ma'syara Quraisy, fa inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku ini Rasul daripada Allah, memberi amaran kepada kamu, kalau kamu tak ikut dakwah aku ini, kamu akan ditimpa azab yang dahsyat. Sepatutnya Quraisy boleh terima lah, sebab dia akui Nabi benar. Nabi jujur. Nabi tak pernah bohong. Melompat Abu Lahab. Pak saudara sendiri duduk depan anak saudara. Abu Lahab kata apa? Ni. Taballaka ya Muhammad. Alihadza jama'tana. Mana kalau kita kata taballaka, celaka Muhammad. Mengkumpul kami pagi-pagi ni. Ingat nak bagi makan sarapan pagi. Kumpul ni ya. Nak cerita hak ni. Oh, marahlah. Ada yang tonggek punggung, ada yang ludah, ada yang mana Abu Lahab pak saudara ni hina Nabi depan-depan. Fanazalat, selepas daripada turunlah ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab, sebab tangan ni tunjuk berbiadab, tunjuk atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni surah Al-Lahab boleh baca, tak boleh baca? Boleh tuan-tuan, baca datang dalam solat, luar solat, tak ada larangan apa-apa. Ini ada kata orang kata
Tak boleh baca surah Abu Lahab ni, menghina Nabi. Sebab ayat ni tentu tempat saudara dia. Kita kata, ya akhi, kita nak buat benda-benda, jangan buat analisa sendiri. Tengok dalam Quran, adalah hadis. Pernah ke Nabi kata, jangan bacalah surah Abu Lahab ni dalam solat? Kecil hati aku, Pak Ustaz. Tak. Allah cerca Abu Lahab. Inilah salah-salah seorang-seorang manusia yang kita boleh cela dia dalam solat dan luar solat. Tak batal solat. Pergi cela orang lain jangan. Tengah solat kita kata, Allahu Akbar. Habis Fatihah kita kata, Tabban laka ya Aba Jahal. Batal solat kita. Tapi Abu Lahab boleh kita kutuk. Sebab dia yang paling rapat, pak saudara Nabi bin Abdul Muttalib. Tapi dia menjadi bapa yang menentang dakwah Nabi. Maka selayaknya orang seperti ini dikutuk habis-habisan sampai ke hari kiamat. Allahu Akbar. Baik, hadis ini dalam Bukhari. Dan wallafzulahu dan Muslim. Hadis Abu Hurairah tadi yang Nabi kita panggil seorang-seorang, rawahul Bukhari wa Muslim wallafzu li Muslim. Baiklah para pelajar sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, arahan yang ketiga, tengok ayat 215. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Tengok nota 40, yakni layanilah mereka dengan lemah lembut dan cara sebaik-baiknya, kerana yang demikian akan dapat menawan hati mereka. Jadi kita ni panggil uslub dakwah. Tuan-tuan tanda, ayat yang ketiga, arahan yang ketiga ini, arahan bila berdakwah secara terang-terangan, kita akan menghadapi risiko yang besar, perlawanan akan berlaku, pertembungan akan berlaku. Maka kita kena cari penyokong-penyokong kita, orang yang setia dengan kita kena berlembut dengan dia. Nabi kata, wa alin janibaka li atba'ikal mu'minin. Lemah lembut, berkasih sayang, tawadhu dengan pengikut-pengikutmu yang beriman. Ni dengan kafir kita kasar, dengan orang beriman pun kasar juga. Habis nak duduk mana kita? Siapa lagi mau sokong kita? Sebagaimana kata di ahli tadabbur, munasabah ayat ini, al-inzar, bila kita beri peringatan secara direct, secara terus, secara bersemuka, maka akan timbul dua kumpulan. Sama ada kumpulan yang taat, ikut, ataupun kumpulan asyan yang derhaka akan ada. Maka bagi orang yang derhaka kita tegas, lawan. Bagi orang yang taat kita berlembut. Fa in asauka fatabarra' minhum wa min a'malihim. Kan? Jadi bagi orang yang anna man ittaba'aka mu'mina fatawadha'lah. Orang ikutmu tawadha'. Orang yang lawan kamu bertegas. Jangan pula orang lawan kita takut. Kena bertegaslah. Wakhfid janahaka lil mu'minin fa in asauk. Tengok ni ayat ni. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kemudian jika mereka berlaku engkar kepadamu, maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Tadi apa? Dia nak lawan juga, kita kata berlepas diri, artinya kalau apa-apa terjadi selepas ni, jangan marah aku. Nak kata apa? Jadi aku berlepas diri daripada perbuatan syirik kamu, daripada dosa-dosa yang kamu buat, walaupun kamu ni termasuk di kalangan anak-beranak kita sendiri, termasuk dalam keluarga kita, tapi dalam bab akidah, dalam bab agama, kita tak boleh berlemah lembut dengan mereka. Tak apalah, anak-anak kita belaka tu habis, iyalah nak kata macam mana. Ini berlaku dalam kehidupan kita hari ni.
Bila orang tegur dia, pakcik, nampak anak-anak pakcik tu tak solat tu. Orang duk solat Jumaat di masjid, dia duk press motosikal. Ataupun keluarga dia sendiri. Tidak anak pun. Budak tu bukan anak saudara. Yang perempuan tu. Saya tengok tak tutup aurat je. Dengan seluar ketaknya, baju tak cukup saiznya. Nak kata macam mana anak beranak kita? La ya akhi. Anak beranak lah yang menjadi tanggungjawab kita. Awal-awal lagi kita kena nasihat kepada mereka. Tapi kalau tak dengar juga, fa in asauka, kalau mereka tak dengar, tak hirau dakwah kamu, Allah kata apa? Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan. Tapi dari sudut anak beranaklah kita. Tak boleh kata mu ni bukan keturunan aku. Keturunan tak boleh nak lari. Nak gimana? Lebih Arab tu dia pakai kabilah, dia panggil kabilah kita tu. Kabilah nak lari tak boleh. Tapi perbuatan mesti diisytiharkan, kami tak sokong perbuatan yang jahat itu. Kita kena isytihar lah macam tu. Namun begitu, bagi orang mukmin yang baik-baik, kita kena tawaduk. Dan bagi orang mukmin yang derhaka juga, janganlah kita sombong. Jangan kita mati awah, kata orang. Kalau kata mati awah, chop stamp, mati stamp. Kan kita sekarang ni kalau kita buat perjanjian apa-apa, kena dipanggil mati stamp. Jangan kita mati stamp dengan orang keluarga kita, dakwah kita lah. Kita kata perbuatan mereka itu salah, dosa. Saya berlepas diri daripada perbuatan tersebut. Kena maklum kan? Takut orang kata, ustaz pun macam sokong juga. Kan? Macam setuju ya keluarga dia tu. Tu anak-anak dia tu. Anak-anak dia pun tak solat juga. Tak pergi masjid juga. Yang tentu yang mudah nampaknya, yang perempuan lah. Yang perempuan dengan pakaian tak patut syariah ni. Hati-hati tuan-tuan. Baiklah. Arahan yang keempat, Allah SWT mengarahkan Nabi SAW, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan berserahlah diri kepada Allah yang maha berkuasa lagi amat mengasihani. Ini arahan yang keempat. Bila kita bermusuh, berdepan dengan musuh, kita sudah cakap terang-terangan, ini dakwah kita. Siapa terima, alhamdulillah, kita berlembut dengan mereka. Tapi siapa yang lawan, kita akan lawan. Siapa yang tentang, kita akan lawan. Maka sudah pasti kita perlu kepada tongkat keramat, kata orang sekarang. Kalau kita boleh menasabah lah. Maknanya kita perlu kepada satu tempat pergantungan yang besar dalam menghadapi saat-saat yang gawat itu, iaitulah wa tawakkal 'ala Allah. Hendaklah kamu berpegang, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau tidak, tak berani kita nak dakwah. Nanti kena pukul, nanti kena tampar, nanti kena terajang, nanti macam-macam nanti. Baik kita diam-diam. Ini masalah kita. Bagi kita, zaman kita gini, contohlah zaman media sosial ni. Kadang-kadang ustaz nak tegur orang pun fikir 4 kali. Fikir kat bawah tu. Sekali kita tegur, dihentam oleh netizen, berasak kita. Tapi tegurlah. Kalau tak tegur, siapa nak tegur? Lebih-lebih lagi peristiwa yang perlu ditegur itu pada ketika itu. Ketika orang buat tu, kalau tak tegur masa tu, selepas pada tu orang panggil isu jadi basi, isu dah sejuk dah, orang tak bincang lagi dah. Maka perlu. Jadi ada setengah orang ni tegur. Contohlah kita kata bila orang buat benda yang silap, menyebarkan hadiah-hadiah palsu tentang kelebihan Ashura contohnya, kita pun tak tegur. Habis musim Ashura baru tegur, lambat. Kena tegur waktu tu juga. Kata di ulama usul kata at-ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz.
melewat-lewatkan penjelasan ketika berhadap tidak boleh. Jadi kita sekarang ni kena tegur. Cuma bila tegur, kena ada tawakal ala Allah wa tawakkal ala al-azizir rahim. Tengok beza ayat ni dengan ayat yang lepas kan. Ayat yang lepas, innahu huwal azizur rahim. Kan yang kita dah bincang dulu dalam siri-siri yang lepas, Allah Ta'ala tamatkan kisah-kisah Nabi dengan apa? Tengok dalam 8 kali Allah Ta'ala ulang dalam ayat kita, dalam kisah surah kita ni. Innahu huwal azizur rahim. Ini ayat ni dia tak boleh pisah-pisah. Maknanya setiap ayat tu Masya Allah tabarakallah dia ada bersambung. Maaf. Ayat wa inna rabbaka. Betul balik. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu itu lahuwa, gagah perkasa. Dia boleh je ambil tindakan. Tapi Allah kembal satu lagi sifat dia, Ar-Rahim, yang sangat kasihan belas. Sebab itulah kita tengok orang kafir boleh makan sedap atas dunia sebelum dia mati. Ayat ini wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Sama. Yang dulu-dulu pun Allah nyatakan sifat dia. Yang sini Allah arahkan kita supaya bertawakal kepada siapa? Kepada Al-Azizir Rahim. Allah yang gagah perkasa, yang juga Allah yang mempunyai sifat kasihan belas kepada hamba-hamba dia. Allahu Akbar. Kita belajar ilmu. Awal ayat dengan akhir ayat ni pun ilmu tanasub as-suwar, tanasubul ayah. Ini semua dipanggil ilmu tadabbur. Ilmu tadabbur. Maka kita kena bertawakal pada Allah Ta'ala yang gagah perkasa. Jangan takut. Maknanya apa maknanya jangan takut? Kalau orang lawan kita, dia nak khianat kepada kita, kita ada Allah yang gagah perkasa. Tapi kalau orang ni tak hirau juga dakwah kita, kita kata Ar-Rahim, Allah Ta'ala tu kasihan belas, dia tak matikan cepat-cepat. Dia nak bagi peluang supaya hamba ni bertaubat. Masya Allah, tabarakallah. Hari ni berapa ramai kita tengok orang-orang yang sudah pencen, sudah tua, menjadi warga tegar kepada masjid. Ada yang uzlah duduk di pondok, ada yang duduk di rumah dia tapi beruzlah dari sudut pergaulan. Dia uzlah tu dua lah, uzlah fizikal, uzlah pemikiran. Uzlah fizikal ni kita tak campur dengan orang terus dah. Uzlah pemikiran kita tak mikir dah ha-ha dunia yang fana ini, yang fata morgana kata orang ni, sibuk apa kita? Kalau kita fikir, tak enak tidur kita, duk mikir. Hari ni orang ni merintah, esok orang lain pula. Hari ni orang kacau kita, esok jadi macam-macam. Kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Duk fikir kau ni pun tak habis cerita juga, kan? Maka kita kena letak tawakkal 'alal 'azizir rahim. Baiklah, tamatlah 4 arahan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan arahan inilah merupakan arahan kepada ummah. Baik. Siapa dia Al-Azizur Rahim? Siapa? Tengok ayat ni. Allazi yaraka hina taqum. Allah yang kita tawakal, yang kita bergantung hati kita, yang kita berserah diri kepada dia, yang sentiasa melihat engkau semasa engkau berdiri mengerjakan solat. Kita bangun solat, kita beribadat, semuanya Allah Ta'ala tengok. Allahu Akbar. Jangan duduk sibuk kita nak rakam-rakam ibadat kita. Allah tengok. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah melihat gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud. Allah, tengok nota di bawah. Orang yang sujud, yakni gerakmu berulang-ulang bangun, rokok, sujud dalam solat berjamaah,
bersama dengan orang-orang Islam. Lepas tu dia kata fisajidin, di kalangan orang yang sujud. Sebab syiar Islam tidak akan zahir kecuali apabila solatul jamaah itu meriah di kawasan itu. Kita nak tengok kawasan ni orang hebat tak hebat, tengok masjid. Penuh tak penuh? Kalau tak penuh, terus cakap lah, oh kami ni kuat pejuang Islam di sini, tapi masjidnya kosong. Kita kata jual Islam apa? Tapi mari Covid ni tutup habis masjid. Bila rakyat menuntut supaya buka masjid, kita belum bersedia lagi. Ni saya tak cakap ni, netizen cakap. Dia kata nak pergi masjid tak boleh, pergi supermarket pula boleh. Oh, dia kata supermarket mati kalau tak pergi, tak ada makan. Masjid tak mati, boleh je solat kat rumah. Macam-macam lah. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah galakkan kita berada bersama dengan orang yang sujud. Artinya adalah sentiasa solat berjamaah. Tak boleh pergi masjid, jangan lupa solat berjamaah di rumah. Ini ada setengah suami tak mau jadi solat jemaah, solat sendiri lah. Marah ke isteri ajak solat berjamaah pula. Kenapa ya akhi? Akhir sekali ayat kita ni penutup. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah, dialah jua yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Tengok tadi Tuhan tengok kita solat, Tuhan tengok kita duduk dalam jamaatul muslimin. Dan bila kita solat, kita baca Quran, kita baca zikir-zikir, maka kata ulama, munasabahlah Allah Ta'ala sebut di sini As-Sami'ul Alim. Allah tengok perbuatan kamu dan Allah dengar apa yang kamu ucapkan. Masya Allah. Ini panggil konferensi lengkap. Tuhan tengok apa yang kita buat, Tuhan dengar apa yang kita kata. Habislah, nak apa lagi? Masya Allah. Allah Ta'ala mendengar semua suara. Dia mengetahui semua niat kita. Dia dengar apa yang Nabi baca. Dia dengar apa yang kita baca. Dan Allah Ta'ala mengetahui Al-Alim semua perbuatan kamu. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Tamatlah dulu untuk kali ini. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang bermula ayat 221 insya-Allah. Baik. Kesimpulan ataupun beberapa faedah dari sudut pendidikan dan dakwah. Dari sudut pendidikan dan ilmiah, apa yang kita belajar? Yang pertama, wa anzir ashiratakal aqrabin. Tanggungjawabmu menyampaikan amaran, peringatan kepada keluarga kamu yang dekat. Tanda pelajar, ayat ini dalil ala annahu yajibu 'alal insan. Dalil wajib ke atas setiap manusia memberi berdakwah, memberi bimbingan, peringatan kepada keluarga kita yang terdekat. Lebih-lebih lagi orang yang duduk di bawah tanggungan kita. Isteri, anak-anak, ni paling kuat, kita kena tanggungjawab. Yang kedua, faedah yang kedua, wahfid janahaka, rendahkanlah sayapmu kepada orang yang ikutmu, maknanya tawaduk, berlemah lembut dengan pengikut kita. Hadhihi wazifatul muslim ma ikhwatihi. Ini sepatutnya tanggungjawab seorang muslim kepada saudara dia. Sebab bila kita berlemah lembut akan melahirkan sifat kasih sayang sama-sama kita, kan? Maka sebab itu Nabi kita larang semua perbuatan yang boleh membuka pintu permusuhan. Di antaranya Nabi kita larang seorang itu menjual atas jualan orang lain. Nabi larang. Contohnya, kita duk jual kawasan ni RM10 sekilo buah durian. Mari orang lain pula jual RM8 sebelah kita. Jangan. Kelahilah. Aku dah 5 tahun duk jual sini. Awak mari kacau. Dia panggil kacau daun. Ataupun mari buat tawaran lain pula. Contohnya orang ni jual apa sajalah, RM10.
Kita kata baik, ambil balik. Aku nak bayar RM12. Itu tak boleh. Tak boleh mana jual atas jualan orang ataupun bagi kacau dia punya harga kawasan itu. Ataupun meminang tunai orang. Ni tak boleh. La yakhtub ala khitbati akhi. Orang ni pinang budak perempuan ni nak bini. Bila kita dengar orang pinang, dia cross line, pergi minta juga nak. Jahat perbuatan ini. Boleh menimbulkan perbalahan, menimbulkan huru-hara dalam keluarga yang telah berkahwin, bahkan akan bercerai dengan sebab itu. Maka menjadi kewajipan kepada kita, seorang Muslim mencari sebab-sebab yang boleh buat kasih sayang. Tapi apa boleh buat, kita sama-sama orang Islam, mari bapak saya berteropo, terus hari-hari berkelahilah kita siang dan malam. Allahul musta'an. Yang ketiga, wakhfid janahaka, rendahkanlah sayap, maknanya bersifat tawaduklah dengan berikutmu. Kata di ulama, anna hadhihi akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak Nabi. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa saja, dengan musuh ke, dengan kawan ke, dengan lawan ke, itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ikut sifat Nabi. Saya tak mampu nak hurai panjang dah, tapi tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, tajuk dia Rahmat ini kuliah saya, kita Ar-Rahmatul Muhdah. Rahmat yang dianugerahkan kepada kita, siapa dia? Nabi SAW. Dalam kitab ini tengok rahmat. Tajuk dia rahmah lil alamin. Ada berapa puluh siri kuliah, 20 ke berapa? Lupa. Kita cerita tentang rahmat Nabi kepada keluarga, rahmat Nabi kepada isteri dia, kepada anak cucu dia, kepada hayawan pun ada. Mana merangkumi semualah. Kepada musuh dia, rahmat. Yang keempat, kita wakhfid janahaka, maka kita kena tegas. Jangan kata aku ni rahmatan alamin, orang kacau Islam pun kita rahmatan juga. La. Wa amma man khalafaka wa asaka fa'aqim alaihi. Siapa dia lawan, siapa dia derhaka, maka kita kena jalankan undang-undang, tegas. Saya selalu ulang kata-kata, tangan Nabi yang sangat lembut, kata orang macam pegang sutera tangan dia lembut. Tapi tangan lembut ini, yang bersifat tuannya rahmatal alamin, tangan inilah yang menjatuhkan hukuman rejam kepada orang yang berzina. Sebat kepada orang yang minum arak. Bunuh kepada orang yang membunuh orang. Jangan kata, lembut Nabi rahmatal alamin, kita nak guna ayat rahmatal alamin menggugurkan syariat Islam. Kita kata, la. Itu mempermain-mainkan syariat, berselindung di sebalik rahmatal alamin, berselindung di balik maqasidus syara', banyak yang kita lindung. Tujuannya nak gugurkan syariat. Jangan. Yang ketiga, wa tawakkal, sebesar-besar bantuan, support kepada seorang pendakwah itu untuk menjalankan tugas ini, iaitulah al-i'timadu ala rabbih, kita bertawakal kepada Allah dan minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang paling besar. Dia minta tolong dengan orang, hari ni dia sokong, esok dia tarik balik. Pening kepala kita. Jadi kita tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Agak manusia ni begitulah, kena selera dia, sokong, kami bersama kamu. Tak kena selera dia, esok saya tarik balik. Ada seorang pendakwah ni saya suka tengok. Dia kata apa? Ramai orang bila nak sokong kita, ustaz depan, saya belakang. Tapi bila kita duduk depan, kita berlawan dengan orang yang menentang Islam, tengok-tengok kita seorang yang belakang, yang kata duduk belakang tadi seorang habuk pun tak ada. Ini benar. Jangan main-main. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala tengok kita. Alladzi yaraka hina taqum. Allah Taala tengok kamu dalam semua keadaan. Kita yakin bila kita boleh pasak dalam hati kita, Allah tengok kita, maka disitulah akan lahirnya satu sifat yang tinggi dalam jiwa, nama dia sifatul manzilatul ihsan. Dalam hadis Jibril yang panjang itu, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita sembah Allah macam kita tengok dia. Kalau kita tak boleh
menjiwai, kita kena ingat Allah tengok kita. Itu akidah kita. Kita duk belajar daripada kecil lagi, sifat Allah Ta'ala basiran, Allah Ta'ala melihat. Jadi Tuhan kata, aku tengokmu duk solat, duk sujud. Maka kita kena buat yang terbaik lah. Ini kita kalau kita rasa orang mari tengok baru kita mula nak buat baik, kita kata itu riak nama dia. Na'udzubillah. Yang ketujuh, innahum 'anis sam'i la ma'zulun. Syaitan tu daripada mendengar Quran tu lari dia. Kata ulama, dalil bahawa syaitan tu lari daripada Quran, sebagaimana Nabi sebut, di antara ayat-ayat yang menghalau syaitan, kita baca surah Baqarah. Siapa dia baca surah Baqarah di rumah dia, syaitan tak duduk di rumah tu. Ataupun baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Dan baca ayat kursi, syaitan lari. Tapi kalau setakat gantung ayat kursi ni tak baca, tak jadi. Kena baca. Pada itulah ada orang bergurau. Dia kata syaitan lari daripada ayat kursi. Manusia pula kau duk berebut kursi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi puak-puak terus ni macam-macam dia punya kata-kata. Kita pun nak share gambar-gambar macam ni, ambil juga musim-musim, tengok musim juga lah. Yang ke-8, innahum 'anis sam'i la ma'zulun. Syaitan tu tak mau dengar Quran. Kata dia ulama, mana-mana orang yang ikut syaitan, dia akan jauhkan diri daripada memahami Quran. Kerana syaitan tu tak suka dengan Quran, kita pun tak suka juga. Jadi para pelajar sekalian, kita kena pasak dalam jiwa kita suka pada Quran, sayang pada Quran dengan cara beli, cium hari-hari, letak dalam mari, beli, baca, tadabbur, belajar. Alhamdulillah. Untuk maklumat tuan-tuan, kita surah kita ni, juzuk kita ni sudah yang 19. Artinya tafsir kita ni yang saya baca daripada awal lagi, daripada Baqarah sudah sampai ke sini. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh ikuti, dalam YouTube ada. Ataupun ambil daripada juzuk yang ke-27 yang kita baca mula-mula PKP dulu, daripada saya baca mula dengan juzuk 30. Naik ke atas. Habis Al-Mufassal, kemudian kita sambung balik apa yang kita baca dari awal. InsyaAllah kita doakan semoga dapat khatam 7 juzuk lagi dalam masa yang dekat. InsyaAllah. Baik, yang ke-9. Jadi syaitan ni tak mau dengar. Orang tak mau dengar Quran tu, dia orang ikut syaitan. Na'udzubillah. Yang ke-9, as-sirru, rahsia. Kenapa Allah perintahkan Nabi supaya mula dakwah tu dengan keluarga terdekat? Kenapa? Sebab biasanya bila keluarga terdekat tu sokong semua, orang lain pun mudah nak sokong. Ni dak dia buat kedai kopi, nak ikut ke dia tu? Adik-beradik dia pun tak ikut. Sudah. Nak ikut dia tu. Pak saudara dia lawan tu. Pak saudara dia kata ajar dia sesak dia tu. Kena hak ni lari orang. Jadi kita kena mula fahamkan keluarga terdekat tu. Kalau boleh ibu bapa kita dulu. Isteri yang duduk sebelah kita tu kena faham sunnah dulu. Ni kadang-kadang suami faham, tak ajar bini pula. Bini pula ada buat pelik-pelik. Jadi macam. Baiklah, yang terakhir, liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah kata bagi siapa yang ikutmu di kalangan orang mukmin, kita kena lemah lembut. Dalilun ala anna tahqiqal iman. Dalil menunjukkan nak merealisasikan iman dalam hidup kita dengan apa? Fittiba'ir rasul. Kena ikut Nabi. Ikut hak Nabi ajar. Alhamdulillah. Saya kata sunnah Nabi sudah kaya untuk kita beramal dengan dia. Yang sahih pun sudah banyak. Yang sahih, yang lemah-lemah, dhaif pun sebagai ulama kata boleh lagi. Yang palsu jangan. Sekarang ni dia tak pakai tak pelesu. Dia pakai, dia kata amalan kami ni direct terus dari Nabi. Orang lain tu duk ambil dengan orang mati. Hadasana semua mati belakang. Aku ambil terus dari Nabi. Ambil kat mana? Dia pergi Madinah, Nabi keluar dari kubur, bagi kepada dia zikir dan wirid. Dia pun duk jajah tu. Kita kata la ya akhi. Ilmu ni ada disiplin dia yang perlu kita belajar. Baiklah, tamat. InsyaAllah kita jumpa dalam siri yang akan datang bermula ayat 221. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.